Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang memberikan manfaat. Kami mohon kepadamu rezeki yang baik, dan kami mohon kepadamu amalan yang diterima. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan Imam yang bertugas, Tuan Muazzin, pengerusi masjid bersama dengan jawatan-jawatan kuasanya, para asatizah, tuan-tuan guru, anak-anak qaryah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat sekali lagi berhimpun di dalam rumah Allah Azza wa Jal setelah kita melakukan ibadah salat secara fardu dan disusuli dengan salat sunat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amalan-amalan kita, sekalipun amalan-amalan itu penuh dengan kedaifan dan kelemahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang berada pada bulan Rajab, salah satu daripada bulan-bulan haram. Bulan Rajab adalah di antara bulan yang dianggap oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah satu-satu orang yang melakukan ibadah, maka padanya Allah Ta'ala akan menggandakan pahalanya. Tapi awas, satu-satu orang yang melakukan dosa dan kesalahan, demikian juga akan digandakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara bulan-bulan haram yang Allah sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis, yang selain daripada bulan Rajab ialah bulan Zulqaidah, kemudian bulan Zulhijjah, dan kemudian bulan Muharram. Ketiga-tiga bulan ni adalah disebut sebagai mutawaliyat, yang berturutan. Manakala Rajab dia dipisahkan dengan beberapa bulan, kemudian barulah bulan Rajab. Pasal apa disebut sebagai bulan haram? Kerana padanya Allah Ta'ala haramkan berlakunya kezaliman, berlakunya perang, berlakunya tumpah darah. Bukan sahaja ketika mana Nabi SAW bangkit menjadi Rasul, malah di zaman jahiliyah 4 bulan ini memang dikenali sebagai bulan haram, yang haram bagi mereka untuk mengangkat senjata dan perang. Maka tuan-tuan, kitalah berada pada 9 Rajab kalau tak silap. Tak lama dah kita akan menyusul bulan Sya'ban. Tak lama lagi. Mudah-mudahan Allah bagi kesihatan, Allah bagi afiat, Allah bagi hidayah dan taufik untuk kita menikmati bulan Ramadan. Nampak gaya tuan-tuan, Ramadan kali ni sujud lama, solat lama pun tak apa. Kira kapek ni kira bagus ha. Allahu Akbar, nikmat sungguh. Tadi bangun-bangun tuan-tuan tak mau bangun dah. Rasa nak wirid lama lagi tuan Imam. Pasal selesa dengan kipas. Jadi nikmat yang Allah bagi semua ni, mudah-mudahan kita imarah dan jaga sama-sama. Kerana duit ni adalah duit daripada wakaf dan infak ramai tangan.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang patut kita buat bulan Rajab? Para ulama menyebut antara yang patut kita buat pada bulan Rajab, asah semula yang namanya keinginan, yang namanya kehendak untuk melakukan ibadah-ibadah sunat. Maksudnya perbanyakkan ibadah-ibadah sunat. Apa contoh? Antara lain tuan-tuan, kita boleh salat sunat. Yang larat kita boleh puasa sunat. Apa lagi? Jangan lupa untuk kita banyak membaca Al-Quranul Karim. Pasal tak lama lagi ni kita akan jumpa satu bulan yang paling mulia daripada semua bulan-bulan yang ada. Sebab itu dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi SAW pernah menyebut dan memberi pesan. Kata Nabi, "Man qara'a 10 ayatin fi lailatin lam yuktab minal ghafilin," atau kama qala. Kata Nabi, sesiapa yang baca 10 ayat daripada ayat Quran pada malam hari, Allah akan tidak menulis untuknya daripada golongan lalai. Kita terlepas daripada golongan yang lalai. Tuan-tuan, kena mula rapat, kena mula akrab dengan Al-Quranul Karim. Tak ingat satu tazkirah, satu halaqah, satu ceramah yang disampaikan oleh Syekh Dr. Saleh Al-Mughamisi, satu imam yang bertugas di Masjid Al-Quba, Masjid Quba. Kita kalau biasa pergi Madinah, mutawif, biasa dia akan ajak pergi ziarah Masjid Quba. Salah satu daripada imamnya nama Syekh Dr. Saleh Al-Mughamisi. Dalam satu halaqah macam ni tuan-tuan, dia ada cerita, satu cerita yang ada inspirasi berkaitan Quran. Mudah-mudahan cerita ni juga memberi inspirasi pada saya dan tuan-tuan. Tuan-tuan, ada satu Pak Long Arab, umur sekitar 60-70. Dia ni setiap kali masuk Masjid Nabawi, dia salat sunat tahiyatul masjid. Cuma dia ni tak reti nak baca Quran. Tapi dia usaha juga macam mana diri dia boleh dekat dengan Quran. Lepas-lepas dia salat sunat tahiyatul masjid hari tu, dia bagi-bagi salam, tabiat dia akan pi dekat rak Quran ni, dia ambil satu, dia duduk. Dia tengok keliling. Siapa yang lapang? Kebetulan ada satu anak muda, dia mula nak baca Quran, jadi Pak Long ni pi pada anak muda ni dan sebut pada anak muda ni, "Boleh tak hang baca, aku nak dengar. Aku tak reti baca, aku nak dengar." Anak muda ni kata, "Ahlan wa sahlan, tafaddal, silalah, tak apa. Kebetulan aku nak baca." Anak muda ni pun baca dengan sedikit kuat, dengan harapan pak cik ni dengar. Pak cik ni pun dia angguk sambil pejam, dia tadabbur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sehinggalah sampai pada ayat yang sunat untuk sujud tilawah. Maka budak muda ni letak Quran syad dan budak muda ni sujud, Pak Long ni ikut sujud. Setelah sujud sekian lama, anak muda ni bangkit bagi salam. Pak Long ni tak bangkit-bangkit. Singgahlah anak muda ni, dia rasa heran dan dia pegang rebah pakcik ni. Meninggal dunia dia. Ini berlaku di Masjid An-Nabawi. Soalan dia tuan-tuan, apa harga sehingga Allah Ta'ala jemput dia sebagai satu orang yang saleh dalam keadaan husnul khatimah? Mesti ada harganya. Rupa-rupanya dia bukan buat benda ni sekejap, dia buat benda ni bertahun. Dengan Quran ni, walaupun dia tak boleh baca, tetapi dia buat akrab dengan Quran ni, dia dengar Quran ni bertahun. Ikhlas, hati bergantung dengan Allah. Tuan-tuan tengok yang baru-baru ni, Jumaat lepas, satu tukang kebun sekolah
Lepas solat subuh, dia pergi belakang baca Quran, rebah. Tuan-tuan, Allah tak tengok siapa kita. Kita ni ada gelaran ke, harta kita menggunung ke, orang kenal kita ke, bila kita mai orang pakat bangkit cium tangan ke, Allah tak tengok semua tu. Allah hanya melihat sekeping hati yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Hadis yang kita nak baca ni ada kaitan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita sibuk satu hari, lelah kerja, tak dan kita nak baca Quran, tuan-tuan ambil masa untuk dengar Quran. Pasal Nabi pun buat, dan ia merupakan sunnah. Satu hari Nabi sebut kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra' alayya." Baca Quran ke aku. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud kata, "Aqra'u alayka wa alayka unzil." Aku nak baca Quran dekat hang ya Rasulullah, sedangkan Quran ni turun kat hang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jawab Nabi, "Na'am." Ya, teruskan baca. Faqara'tu suratan nisa. Aku pun baca surah An-Nisa, kata Ibnu Mas'ud. Sehinggalah sampai kepada ayat yang ke-41. Aku dengar Nabi kata, "Hasbukal an." Dah cukup. Aku pun berhenti. Fatalaftu ilaihi. Aku pun kalih pandang mata tengok Nabi. Faiza ainahu tazrifan. Aku tengok dua kelopak mata Nabi bergenang air mata. Subhanallah. Makna kata tuan-tuan, Nabi ni bila dengar ayat-ayat Quran ni, hati dia cukup lunak. Demikian kita, kalau kita dengar ayat Quran, kita lunakkan hati. Kita tak ada nak baca Quran satu hari, kita dengar ayat-ayat Quran yang dibacakan. Tuan-tuan, maka demikianlah tabiat para sahabah dan generasi awal. Aisyah radhiyallahu anha pernah sebut berkaitan ayah dia. "Inna Aba Bakrin rajulun raqiq." Sesungguhnya pak aku ni adalah seorang hati yang hati dia lunak. Orang lah panggil hati tisu. Tuan-tuan, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? "Iza qara'al Qur'an la yamliku dam'ahu." Bila pak aku baca Quran, dia tak dapat tahan lagi ayat mata daripada mengalir. Rupanya tuan-tuan, perangai para sahabah ni bila dengar ayat Quran, hati lunak mengalir. Kita kah tuan-tuan? Bukan kita lah, orang lain. Tengok drama, TV, cerita 7 hari mencintaimu, hero mati sebelum kahwin. Tu dia teriak laki bini. Tak apalah tu, kita menghayati. Tetapi Quran mau lebih daripada tu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia salat, imam membacakan surah Yusuf, dia berada di saf hadapan. Para sahabah yang duduk di saf belakang boleh dengar esak tangis Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rabb. Tuan-tuan, macam mana mereka berkomunikasi dengan Quranul Karim. Sebab itu tuan-tuan, Quran ni selain daripada kita baca, sesekali kita buka terjemahan, tengok apa Allah nak sebut, lalu kita tadabbur. Dalam surah Sad ayat 29, Allah Ta'ala sebut, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak." Quran yang telah kami turunkan kepada kamu Muhammad, mubarak, berkat. Tapi berkat Quran ni tuan-tuan, bukan kita balik pi koyak Quran, rebus minum air, dah. Ataupun kita gantung di rumah semata, dah. Macam mana supaya Quran ini berkat? Liyadabbaru ayatihi, supaya kita mentadabbur ayat-ayatnya. Tuan-tuan, tadabbur ni apa? Selalu kita sebut tadabbur ni ialah merenung ayat-ayat Quranul Karim. Sebab tu kalau
kita sentiasa tadabbur Quranul Karim, kita pasti akan ikut Nabi. Dia takkan jadi orang ikut kiri, Nabi ikut kanan, dia ikut kiri. Takkan jadi. Kerana dia mentadabbur Quranul Karim. Kemudian Allah Ta'ala kata waliyatadzakkara ulul albab, dan Quran itu untuk diambil pengajaran dan diambil peringatan. Siapa yang nak ambil ni? Ulul albab, orang yang punya akal yang sihat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya bagi contoh tuan-tuan sebelum kita masuk hadis tadabbur. Tuan-tuan cuba baca ayat pertama surah Al-Masad. Apa dia Ustaz surah Al-Masad ni? Tabat yada abi lahabi wa tab. Oh, tu kah saya pun tahu. Kita tahu tuan-tuan, kadang nama tu tak tahu. Cuba baca surah Al-Ikhlas. Allah apa dia? Qul huwallahu ahad. Surah Qul hu kah? Tu biasa. Ayat pertama tabat yada abi lahabi wa tab. Ayat yang keempat Allah kata wamra'atuhu hammalatal hatab. Baik. Allah kata ayat yang pertama Abu Lahab ni Allah Ta'ala binasakan tangan dia. Allah nak cerita tentang azab pasal Abu Lahab ni satu orang yang dengan tangan dia khianat Nabi. Ayat yang keempat Allah Ta'ala sebut wamra'atuhu, dan isterinya. Juga ayat berkaitan dengan azab, memikul kayu api. Tuan-tuan, soalan dia daripada sudut tadabbur. Pasal apa Allah Ta'ala sebut ayat yang pertama nama Abu Lahab, tetapi ayat yang keempat Allah tak sebut nama, tapi Allah sebut gelaran dengan panggilan isteri. Pasal apa? Sebab itu kalau kita tadabbur tuan-tuan, kita akan rasa damai ketika mana hidup di atas muka bumi. Tuan-tuan, siapa nama isteri kepada Abu Lahab? Nama dia ialah Arwah binti Harb. Dia lebih dikenali dengan nama Ummu Jamil. Apa maksud Ummu Jamil? Ibu cantik, ibu kecantikan. Tak secocok dan tak sepadan ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat azab, lalu Allah gandingkan dengan nama yang begitu indah, maka Allah sembunyikan nama dia, gantikan dengan nama wamra'atuhu, dan isterinya atau perempuannya. Bermaksud kalau kita tadabbur tuan-tuan, kita ni nama ada Muhammad di pangkai, ada Ahmad, ada Abdul. Kalau tak pun, nama bila kita sebut melambangkan kita ni seorang Muslim. Maka padan tak dengan kita nama yang macam ni cantik, tiba-tiba tuan-tuan berakhlak dengan akhlak yang tak elok. Maka sebab itu tadabbur adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup ni. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan bulan Rajab menyusuli selepasnya bulan Sya'ban dan kemudiannya menyusuli padanya bulan Quran, yakni bulan Ramadan, bermula daripada malam ni kita baca Quranul Karim. Tak boleh ambil satu juzuk satu hari, kita ambil setengah juzuk satu hari. Kalau setengah juzuk satu hari, bermaksud tuan-tuan, lepas daripada salat fardu, kita habis 2 muka surat. 5 salat fardu, kita habis setengah juzuk. Habis 2 hari, 1 juzuk. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan dan Allah beri kelapangan untuk kita. Tak dan juga kita dengar ayat-ayat Al-Quranul Karim. Baik. Pada malam ni kita akan sambung hadis yang ke-77. Hadis yang ke-77, betul kan? Baik.
daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wattabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, di mana pun kamu berada. Haitsuma kunta dengan maksud walaupun berada dalam sudut keadaan dan sudut fizikal. Keadaan senang ke susah, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Daripada sudut fizikal, hang ada di Kemunting ke, hang ada di London ke, hang seorang diri ke, hang ramai ke, haitsuma kunta, bertakwalah pada mana-mana keadaan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asbi'is sayyi'atal hasanah, dan susulilah yang nama dia sayyi'ah. Sayyi'ah ni benda-benda yang tak elok, benda-benda tak elok yang membawa kepada dosa. Sayyi'ah. Susulilah atau ikutilah benda-benda yang tak elok, al-hasanah tamhuha, dengan mengerjakan perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara baik ini akan memberikan pahala dan akan memberikan redha Allah Ta'ala. Baik. Kemudian Allah Ta'ala, Nabi kata lagi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nas, dan berhubunglah dengan manusia ataupun bermuamalahlah dengan manusia, ataupun di sini dia terjemah, dan bersikap berperangailah kepada manusia bi khuluqin hasan, dengan perangai yang baik atau dengan sikap yang bagus. Hadis ni adalah riwayat daripada Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, hadis ni dia terhimpun beberapa hukum. Pertama, ia ada kaitan dan ada hukum berhubung dengan hak kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kata Al-Imam As-Sa'di, dia ada kaitan dan dia ada hubungan dengan sesama manusia. Dan ada tambahan yang disebut dalam buku ni, ialah hak kepada mukallaf, dengan maksud hak kepada diri sendiri. Baik, tuan-tuan, pertama, hak kepada Allah Ta'ala pada rangkai yang pertama. Apa dia? Ittaqillah haitsuma kunta. Allah Ta'ala kata, hang bertakwalah kepada Allah Ta'ala kat mana keadaan apa pun hang hadapi. Sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kita tengok pandangan-pandangan di kalangan salaf. Apa maksud dan apa respon mereka terhadap takwa. Antaranya ialah Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebut takwa ni apa dia? Takwa ni kata Ibnu Mas'ud, ayyuta'a fala yu'sa. Allah ini ditaati dan tidak diingkari. Ini maksud takwa. Kata Ibnu Mas'ud lagi, wa yuzkaru fala yunsa. Allah ini diingati dan tidak dilupakan. Ini takwa. Kata Ibnu Mas'ud lagi, wa ayyushkara fala yukaffar. Allah ini sentiasa disyukuri dan tidak dikufuri. Ini maksud takwa. Malah di antara pandangan Al-Imam Hasan Al-Basri,
Takwa ni apa tuan-tuan? Al-muttaquna ittaqu ma harrama alaihim. Orang yang bertakwa ialah mereka yang menjauhi perkara-perkara yang haram. Yang jelas hukumnya haram, maka dia jauhkan. Ini takwa. Kemudian kata Al-Imam Hasan Al-Basri lagi, waddau maftarida alaihim, dan mereka menunaikan ibadah-ibadah yang sifat dia fardu. Tuan-tuan, sebahagian ulama, antaranya Al-Imam Hanafi, dia bezakan. Ada tak beza di antara ibadah wajib dan ibadah fardu? Ada beza tak? Kalau daripada sudut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata sama. Fardu ataupun wajib sama. Di kalangan mazhab Syafi'i, di kalangan mazhab Hanafi ada beza. Fardu satu benda yang lain, wajib satu benda yang lain. Saya bagi contoh. Di sisi Imam Hanafi, yang fardu sebagaimana kita buat solat maghrib, solat isya, semua 5 waktu. Habis yang wajib apa dia? Yang wajib seumpama witir. Yang hampir dalam hidup Nabi, Nabi tak tinggal solat witir. Sebab itu mereka yang bermazhab Hanafi, solat witir, lepas solat isyak, mereka bangkit solat sunat, lepas tu mereka solat witir. Mereka menganggap ia adalah wajib. Itu contoh di dalam pandangan Hanafi. Nampak tak tuan-tuan? Tapi kita mazhab Syafi'i ini sama. Wajib dan fardu adalah benda yang sama. Maka kita akan sebut yang nama dia sunat witir ialah sunat muakkadah. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Apa kelebihan satu orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala? Selalu imam sebut di mimbar, ittaqullah, ittaqullah. Tuan-tuan, apa kelebihan satu orang kalau dia takwa di atas muka bumi ni, apa yang dia dapat? Tuan-tuan boleh rujuk di antaranya di dalam surah Ali Imran ayat 133. Satu kelebihan orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah Ta'ala kata, hampa semua ni bersegeralah mendapatkan keampunan Tuhan hampa. Allah minta kita ni, walau apa keadaan sekalipun, minta supaya Allah ampunkan dan dapatkan keampunan. Dan Allah Ta'ala suruh kita bersegera yang kedua, wajannatin arduhas samawati wal ard. Segeralah menuju kepada syurga Allah Ta'ala. Untuk siapa syurga ni? Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, rupa-rupanya orang-orang yang bertakwa ni Allah sedia habuan di hari akhirat kelak, tak ada lainlah nama dia syurga. Dia harap semasa hidup dia, sakit dia, demam dia, dia harap Allah ampun dan Allah gantikan dengan syurga di hari akhirat. Petang tadi tuan-tuan ada ziarah satu orang. Dia meninggal beberapa hari yang lalu. Ziarah keluarga dia. Dalam ziarah keluarga dia ni, tanya isteri dia, macam mana Tuan Haji saat-saat akhir? Pasal saat-saat akhir tu dia ada WhatsApp mengingatkan untuk kuliah tarikh sekian, Ustaz jangan lupa mai. Sakit tu di hospital tu. Pada hari-hari yang terakhir tuan-tuan, dia suruh isteri dia peringat, malam ni tak silap kuliah Ustaz Fulan, Ustaz Fulan. Peringat. Kemudian dia baring tak larat. Kemudian isteri dia tanya, abang nak makan ke? Lama tak makan ni. Dia kata tak payah makan dah. Orang mati tak payah makan dah. Lepas tu isteri dia sembang lagi.
Dia kata tak payah sembang dah, aku mengucap dah. Sat lagi malaikat nak mai ni. Allahu Akbar. Isteri dia kata, apa kata macam tu bang? Tak sungguh. Hampa tak nampak? Allahu Akbar, tuan-tuan berderau dengar. Dengar petang tu tuan, tadi sebelum mai sini. Allahu Akbar, berderau dengar. Satu orang yang rajin infak, program-program surau, rajin tak berkira. Dah aku ni nak mati dah. Senyap-senyap aku dah mengucap dah. Aku tak mau kata yang lain. Allah nak jemput aku ni. Saat lagi ni. Elok jam 1.32 tengah hari. Lepas. Ingat masa tu belum azan lagi. Meninggal. Allahu Akbar. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Allah muliakan dia mudah-mudahan. Allah ampunkan dia mudah-mudahan. Malah sebelum dia tutup mata dan dia kata, aku ni selalu sedekah di sini, rumah anak yatim di sini. Dia pesan kat keluarga dia, sambung kalau hampa ada duit, sambung jangan sampai berhenti. Ya Rabb. Tuan-tuan, ini perangai dan ini sikap orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dia minta supaya diri dia diingatkan tentang Allah Ta'ala. Dan tak mau cakap benda-benda lain. Aku dah mengucap ni, hampa senyap. Ya Rabb. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab daripada itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita mohon dalam hati dan diri kita sampai ke penghujung kehidupan, Allah mengukuhkan iman dan Allah mengukuhkan takwa kepadanya. Baik, kita kemudian pergi kepada yang kedua. Wattabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah yang jahat. Maksudnya bila buat satu-satu dosa, maka dosa itu diikuti dengan perkara-perkara yang membawa kebaikan. Tuan-tuan, para ulama mereka berbeza pandangan. Adakah setiap daripada amalan-amalan soleh akan menggugurkan dosa, hatta dosa besar? Dosa besar ni Quran sebut al-kabair, dosa besar. Umpamanya tuan-tuan ambil wuduk juga menggugurkan dosa. Umpamanya tuan-tuan berwuduk daripada rumah, mai masjid, naik kenderaan atau jalan kaki, Allah bagi pahala dan gugur dosa. Adakah dengan perbuatan amalan-amalan soleh yang macam tu termasuk Allah gugurkan dosa besar? Sebahagian pandangan kata gugur. Pasal secara umum hadis ni sebut gugur, maka gugur termasuk dosa besar. Tetapi majoriti menyebut amalan soleh tak mampu menggugurkan dosa besar, melainkan seseorang perlu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala antara lain sebut dalam surah Al-Hujurat. Tuan-tuan boleh rujuk ayat yang ke-11. Allah kata, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang Allah kata tidak bertaubat, mereka itu tergolong daripada golongan yang zalim. Baik, kita pun heran. Maksud zalim ni apa? Tuan-tuan, maksud zalim ni di kalangan ulama ada 3. Zalim yang pertama ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini zalim. Zalim. Umpamanya tuan-tuan, anak ada laki perempuan tapi dua-dua beli songkok. Ini contoh yang biasa, zalim. Sama. Zalim yang kedua tuan-tuan ialah syirik. Syirik ialah zalim. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, inna syirka la zulmun azim. Syirik. Zalim yang ketiga memberi maksud ialah satu-satu orang yang ada kuasa, dia tidak menggunakan kuasanya ke arah kebaikan dan keredaan Allah Ta'ala. Ini zalim. Baik.
Zalim juga ada zalim pada diri sendiri. Para ulama bincang apa dia zalim pada diri sendiri ni supaya kita jauh daripada golongan zalim. Tuan-tuan, zalim pada diri sendiri termasuklah melakukan maksiat dan juga termasuklah melakukan perkara-perkara yang tidak ada di dalam agama. Itu adalah zalim pada diri sendiri. Maka satu orang yang melakukan dosa besar, derhaka pada mak, apa lagi riba, apa lagi menjadi saksi palsu, tuan-tuan, ini semua zalim. Ini semua dosa besar. Maka dia wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Tidak hanya dosa-dosa itu gugur disebabkan melakukan ibadah-ibadah sunat yang lain ataupun amalan-amalan yang lain. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Adapun amalan-amalan yang menghapuskan dosa ni apa dia tuan-tuan? Maksudnya dosa kecil ni. Ni kita ni nak Jumaat ni tuan-tuan. Ni Nabi kata dan Nabi pesan. Kata Nabi as-salawatul khams. Kemudian Nabi kata wal jumu'ah ilal jumu'ah. Solat yang 5. Saat tadi kita buat maghrib, kita nak menuju ke isyak, kemudian nak menuju ke subuh. Jumaat ke Jumaat, kita nak jumpa Jumaat ni, kemudian Jumaat yang akan datang. Tuan-tuan, wa Ramadan ila Ramadan. Satu Ramadan nak jumpa dengan Ramadan yang lain. Mukaffirat, ia menggugurkan dosa. Lamma bainahunna mashtanabat al-kabair, selama mana satu orang menjauhi dosa-dosa besar. Selama mana dia menjauhi dosa besar, Allah akan hapuskan dosa-dosa dia yang lain. Bermaksud apa? Maksudnya dosa besar ada satu ibadah khusus dia kena buat. Ibadah khusus itu namanya ialah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian kita tengok rangkai yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Maksudnya ialah berperangai dengan manusia dengan perangai ataupun akhlak yang elok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Apa dia perangai yang elok ni tuan-tuan? Baik. Tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan boleh lihat di dalam hadis riwayat Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqal fi mizanil mu'min." Kata Nabi, tak adalah yang paling berat pada timbangan seorang mukmin. Nanti di hari akhirat Allah Ta'ala akan timbang amalan kita. Tak adalah amalan yang berat. Antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, min husnil khuluq. Antaranya ialah dengan kita berperangai dengan perangai yang elok, bersikap dengan baik, berakhlak dan juga beradab. Satu orang yang beradab tuan-tuan, barangkali di mizan ataupun di timbangan berat dia melebihi orang yang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Wa innallaha yubghidul fahishul badhi. Rupa-rupanya Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala murka kepada al-fahish. Al-fahish ni apa tuan-tuan? Al-fahish ni satu orang yang suka sebut, bercakap benda-benda yang tak patut dia sebut. Al-fahish. Dia tak patut sebut. Apa yang benda tak patut sebut? Antaranya ialah suka sindir menyindir. Sindir menyindir ni tuan-tuan, sangat-sangat ditegah oleh Quran. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 juga tadi. Allah tak suka satu orang yang menyindir. Contoh, saya ni cikgu. Kemudian saya sebut dekat anak murid, mana buku pendidikan Islam? Ada 3 orang kata saya tak bawa ustaz.
Pasal apa hang tak bawa? Lupa. Hang nak bagi opah hang baca kat rumah, itu sindir. Quran tak bagi. Habis tu budak ni tak faham-faham yang halal Nabi dan juga Imam Ghazali kata ada dua. Pertama, bercakap dengan secara langsung. Pasal apa hang tak bawa buku? Hang cuai. Kalau hang cuai, macam mana nak berjaya? Direct. Pertama, halal. Yang kedua, cadangan daripada Al-Imam Ghazali, cakap dalam keadaan berlapik, ta'arud, berlapik. Dia tak direct, dia berlapik. Kita ni kalau selalu bersikap dengan sikap cuai, susah kita nak berjaya. Ustaz bimbang, cikgu bimbang, sampai besar, sampai kerja, kita akan sentiasa cuai. Hak macam tu tak makan lah ustaz. Oi, tuan-tuan, apa fungsi dan apa maqasid dan tujuan kita bagi nasihat? Supaya orang yang menerima nasihat itu dia terima. Tetapi kalau hak macam saya sebut tadi, ni, hang tinggal buku ni, nak bagi opah hang baca. Tuan-tuan, dia agak-agak terima tak? Dia tak terima, dia dendam lagi ada. Tujuan nasihat ini adalah untuk diterima. Sebab itu Al-Hujurat ayat yang ke-11. Demikian kita jangan suka sindir menyindir. Allah tegas. Allah tegas. Nampak tak? Sindir menyindir. Bahasa-bahasa yang lain ialah sarkastik, friendly. Allah tak suka. Tuan-tuan, demikian Allah Ta'ala tak suka satu orang al-bazi. Ini akhlak ni. Al-bazi apa? Ni, mulut ni, ya Allah. Kalau sebut double meaning, dia. Mencarut ni dia saja. Tuan-tuan, al-bazi. Allah Ta'ala tak suka. Habis kalau macam tu, Ustaz, oi, hidup ni tak seronok lah. Tuan-tuan, banyak lagi perkataan yang boleh kita seronok. Kenapa kita nak buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang dan Allah Ta'ala benci? Maka hadis yang kita baca ni, apa kesimpulan yang boleh kita dapat? Pertama, sentiasa bertakwa kepada Allah di mana juga kita berada. Antara cabaran saya dan tuan-tuan untuk bertakwa ialah ketika seorang diri. Ketika seorang diri, tuan-tuan, benar-benar menguji iman kita. Tengah orang ramai, barangkali kita tunjuk baik. Tapi saat kita seorang diri, benar-benar teruji iman kita. Kesimpulan yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala ni maha rahmat. Sehingga tercucuk duri pun Allah ampunkan dosa. Allah ampunkan dosa. Maka apatah lagi kalau kita buat amalan-amalan soleh, maka tentulah Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kecuali dosa besar, kita susuli dengan taubat. Kesimpulan yang ketiga, tuan-tuan, tidak dapat tidak seorang Muslim mestilah berakhlak dengan akhlak yang baik. Ada sisi-sisi akhlak yang kita tengok mutaakhir ini adalah akhlak-akhlak yang hilang. Akhlak-akhlak yang generasi lama telah santuni, generasi hari ini hilang, tuan-tuan. Maka akhlak ni adalah melambangkan iman dan melambangkan jiwa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada kita, insya-Allah. InsyaAllah pada akan datang kita akan sebut hadis yang ke-78. Tajuk dia, jangan bertangguh. Pasal apa jangan bertangguh? Apa akibat kalau suka tangguh-tangguh? Lebih-lebih lagi tangguh dalam hal-hal yang membabitkan dengan ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.